Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita pada pembelajaran kita untuk minggu ke-26, iaitu Pendidikan Islam tahun 5. Hari ini kita akan belajar tajuk bijak berkomunikasi. Okay, sebelum itu mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Okey, Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita belajar pada hari ini dapat kita gunakan untuk aktiviti kehidupan kita. Okey, cuba buka buku teks, muka surat 174. Okey, harap Ustazah harap kamu semua dah bersedia. Cuba kita baca dulu sama-sama Fikir dan Hayati. Okey, ayat yang pertama. Ayah, saya mahu makanan ini ya. Terima kasih. Dia bagi tahu dengan ayah dia. Dia pergi dekat situasi ini berada di restoran. Okey, secara dine in. Sekarang ni COVID kita dah boleh mulalah kan, tapi kena orang yang telah cukup 2 vaksin. Tapi awak tak boleh lah sebab awak baru umur 11 tahun. Awak duduk kat rumah. Okey. Yang kedua, boleh adik sama-sama. Ayah dia bagi tahu. Okey, itu ada cara ibu dengan ayah dengan ayah dengan anak lah ya. Ibu, nanti saya tolong ibu bawakan makanan ya. Ini kakak dia pula ya. Kakak dia yang bagi tahu tentang ni lah, tentang ni dalam keluarga ni. Nampak macam keluarga ni sangat harmoni. Terima kasih Mariah. Nama orang tu Mariah. Bagusnya anak ibu. Ibu dia bagi pujian. Okey. Bagaimanakah komunikasi sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Okey, itu persoalan yang ada dalam situasi ni. Okey, kamu di rumah macam mana keadaan kamu bercakap dengan ibu bapa kamu? Ustazah harap keadaannya bagus, keadaannya sopan, beradab, tak maulah perkara yang tak diingini ya. Maksudnya bercakap tu biar beradab dengan orang tua. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok apa dia itu pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Okey, kita tengok pengertian dia dahulu. Pengertian dia ya. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan hubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Ingat komunikasi itu adalah hubungan, perbuatan mengadakan perhubungan. Okey. Sama ada secara langsung maupun melalui perantaraan. Okey, maupun melalui perantaraan. Okey. Okey, sekarang ni kita nak baca dalil dia pula. Okey, dalil dia iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari.
Okey, apa maksud dia? Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangan. Maksudnya di sini komunikasi ni dia melibatkan tangan kita, lidah kita. Maksudnya sama ada daripada lisan dan juga lidah. Lisan dengan lidah. Lisan maupun perbuatan. Kedua-dua itu melibatkan komunikasi. Okey, kita tengok hukum dia. Hukum dia, berkomunikasi adalah harus. Ingatnya, hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Dengan syarat menjaga batasan telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan selainnya. Maksudnya kamu berkomunikasi dengan orang, kalau jangan ada unsur-unsur bercakap pasal orang, bercerita, menghina orang. Itu dah kira dosa lah. Sebab tu dia kata hukumnya harus kalau berkomunikasi ni. Tapi bercakaplah benda yang baik, benda ilmiah. Kalau berjumpa dengan kawan-kawan, kalau macam sekarang kita ada kelas Google Meet ke dan sebagainya, bercakap dengan kawan dengan bagus. Jangan bercerita aku ni sini. Elakkan bercerita. Jangan bercerita sesuatu perkara yang tidak boleh membawa manfaat. Okey. Sama-sama sila datang lagi. Yang tadi terima kasih, sama-sama sila datang lagi. Ini adalah komunikasi antara ini ucapan daripada pelanggan. Ini adalah ucapan daripada siapa? Daripada peniaga. Peniaga ni. Pilih kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dengan dalam media sosial. Kalau dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter dan sebagainya, tolong jaga akhlak dan budi bicara tu. Jangan cakap membabi buta di dalam sosial media. Orang memperhatikan awak. Orang akan tahu, anak si fulan ni aku tengok dihentam orang tu lah. Dihentam itulah, dihentam inilah. Jadi benda tu walaupun di dalam internet, kita kena pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Ingat ya, kalau sebarang benda yang tidak sahih, jangan kongsi. Sekarang ni SKMM, Polis Diraja Malaysia, multimedia dan sebagainya. Kalau benda-benda tak sahih ni melibatkan keselamatan negara seperti COVID dan sebagainya, ancaman, siaplah. Akan dipanggil oleh polis, akan ditangkap polis sekarang ni. Jangan main-main dengan komunikasi ni. Okey, Ustazah harap fahamlah ya apa yang Ustazah bicarakan ni. Kita pergi ke seterusnya. Yang ini adab berkomunikasi. Kita tengok sedikit tentang adab berkomunikasi. Apakah adab berkomunikasi? Pertama, mulakan komunikasi dengan salam. Bagilah salam dulu. Dalam Facebook sekalipun, walaupun melalui tulisan, bagi salam. Itulah adab kita dengan orang sesama kita ya. Kalau bukan Islam, contoh awak ada kawan bukan Islam, cakaplah hello, good morning, selamat pagi dan sebagainya. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Memilih kata-kata yang baik. Cakaplah benda-benda yang bagus macam Ustazah bagi tahu tadi. Jangan cakap benda-benda yang tak bagus, tak beri manfaat kepada kita. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Maksudnya kalau sopan dan bercakap lembut, bukan tak semestinya kita bercakap telefon, bercakap dengan berjumpa. Kalau dalam media sosial, bercakap dengan lemah lembut tu dengan bahasa yang bagus. Ayat yang bagus, bahasa yang bagus. Jangan. Elakkan daripada menghentam orang, menghina orang. Yang nombor 4, berkomunikasi
mengikut keperluan. Tak perlu cakap, tak payah cakap. Tak payah cerita daripada A sampai Z. Ayah aku kan beli itu. Ini tak payah cerita kalau tidak membawa manfaat kepada orang lain. Cerita benda-benda penting sahaja. Kalau nak bercakap, cakap benda penting sahaja. Kalau ilmiah contohnya bercakap, aku dengar lah Ustaz Azhar Idrus semalam, aku dengar ceramah dia. Dia kata kita ni, itu tak apa. Itu memberi manfaat kepada orang. Sebab kita beri cerita pasal sesuatu manfaat buat orang boleh pakai. Okey, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Ini ketika bercakap dalam bercakap ketika berjumpa lah. Okey, bukan saja kita berjumpa face to face, dalam media sosial, dalam Google Meet dan sebagainya. Ingat buka mikrofon, buka kamera. Okey, buka kamera tu penting. Itu adalah adab-adab awak berkomunikasi dengan guru awak. Sepanjang masa tutup. Awak nak tutup, nak pergi minum air sekejap pun gila. Sekejap je lah. Lepas tu bukalah balik. Cikgu pun nak tengok juga muka awak. Macam Ustazah buat Google Meet ataupun voice chat. Ustazah nak tengok juga muka anak murid Ustazah. Sehat ke tak hari ni? Okay, Ustazah kalau nak bercakap, mesti bercakap melihat mata orang. Kalau awak bakal Google Meet, Ustazah bolehlah tengok awak. Komunikasi dua hala. Okey, seterusnya. Tidak berbohong dan tidak menyakiti orang lain. Jangan cakap bohong. Cakap-cakap dengan orang, itulah ini fitnah orang. Jangan. Elakkan benda tu berlaku. Okey. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya ya. Okey, jadi apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Okey, apa dia? Mendapat pahala. Ini dari segi individu. Dapat pahala lah. Okay. Disenangi orang sekeliling. Orang sekeliling pun suka. Kawan-kawan dalam Facebook. Kawan-kawan media sosial. Semua suka. Budak tu baik sangat. Cakap gagu. Mengeratkan silaturahim. Kita berkomunikasi ni. Kita jumpa dengan orang yang kita tak kenal. Jumpa dengan orang yang kita dah lama kenal. Lama tak jumpa. Jadi hubungan semakin erat. Okay. Okey, seterusnya. Okey, komunikasi bijak seperti Rasulullah. Mari kita tengok apa yang telah Rasulullah ajarkan kita tentang komunikasi. Rasulullah bercakap benar. Ingat, Rasulullah kalau berkomunikasi dia tak pernah bercakap bohong. Rasulullah SAW melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Jangan bercakap, awak nak suruh orang suka apa bercakap tu, awak pun kena bercakap. Kena bercakap betul-betul lah. Dia tidak jangan kita bercakap bohong. Jangan bercakap bohong untuk buat lawak. Aku kena tambah sikit, tambah sikit cerita ni supaya lawak tu jadi semakin kelakar. Elakkan benda tu. Jangan sekali-kali buat perkara macam tu. Okey, yang kedua. Menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah SAW tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan lemah lembut. Rasulullah sentiasa buat perkara-perkara yang baik. Cakap pun betul, bergaluh. Nak cakap pun memang lemah lembut. Sebaik-baik akhlak adalah Rasulullah. Ucapan yang jelas. Cakap tu biarlah jelas. Pada setengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Wahidah binti Adnan. Biasa 2 kali je orang tak. Kalau ulang tu, ulang 3 kali Rasulullah ya. Yang keempat, sentiasa bersederhana. Apa tu bersederhana? Apa itu bersederhana? Bersederhana tu adalah ketika berkomunikasi Rasulullah SAW selalu bersederhana. Macam mana? Dia tak terlalu banyak bercakap, tak juga terlalu banyak berdiam. Maksudnya sedang-sedang sahaja. Kita kalau cakap pun cakap benda penting sajalah. Jangan piang sangat. Jangan bercakap sangat. Nanti keluar banyak ilmu kita tu. Habis rubik ilmu kita tu. Okey. Baginda mengingatkan kita pilih-pilihlah antara dua ni. Bercakap baik. Bercakap baik.
berkata yang baik, dan juga jika tidak ada tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Ada hadis Rasulullah SAW, jika kamu tidak dapat bercakap sesuatu perkara yang kebaikan, sebaiknya kamu diam. Hadis diam, hadis diam. Okey, faham ya? Okey, kepentingan kepada negara apa dia? Okey, kepentingan kepada negara iaitu dapat memelihara keadamaian negara, tak ada berlaku berita palsu dan sebagainya, negara stabil, politik stabil, ekonomi stabil, menjamin keselesaan hidup di dalamnya, maksudnya di dalam negara kita. Okey, next. Okey, komunikasi cemerlang masyarakat gemilang. Okey, cuba tengok. Berdasarkan situasi berikut, murid-murid melakonkan watak secara berkumpulan. Okey, Ustazah tengok dulu kat belakang. Okey, ini awak boleh tengok beberapa watak yang berada. Contoh yang pertama tu sedang belajar. Okey, kalau dalam kelas ni mungkin Ustazah akan suruh awak tu buat simulasi belajar. Okey, yang kedua perbincangan kumpulan. Okey, perbincangan kumpulan. Okey, yang ketiga di perpustakaan, macam mana kita berkomunikasi, tengok. Ini bolehlah tengok dalam YouTube dan sebagainya. Okey, bersama-sama dengan keluarga, macam mana berkelah. Okey, ya. Okey, saya harap fahamlah, boleh tengoklah benda ni. Bolehlah buat dekat rumah ke apa sebagainya, ya. Okey, fikir bernas. Okey. Bincangkan bersama-sama dengan rakan perkara yang perlu dielakkan dalam berkomunikasi. Okey, Ustazah nak benda-benda ni awak buat dalam buku latihan awak tu. Okey, awak buat yang mana? Iaitu okey, perkara yang perlu dielakkan. Perkara yang perlu dielakkan dalam berkomunikasi ni. Ni yang pertama ni, Ustazah nak awak buat yang pertama ni. Okey, yang pertama ni Okey, yang pertama. Okey, yang kedua, maksud dan hukum berkomunikasi berdasarkan dalil. Ni pun kena buat juga. Okey, yang kedua. Okey. Ini dalam kumpulan bincangkan ni pun sama. Tapi tak payah dalam kumpulan lah, secara individu lah kat rumah kan. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi komunikasi tidak sihat. Macam mana komunikasi tidak sihat? Bercakap bohong, buat lawak. Seperti mana kita belajar tadilah. Okey, akibat adab berkomunikasi kepada diri, keluarga, masyarakat, negara. Ini awak boleh fikir sendiri. Okey, boleh faham? Okey, Ustazah harap semua faham buat 4 perkara ni. Selepas awak belajar faham, tengok dulu video Ustazah ni. Lepas tu buat 4 perkara ni, muka surat 179. Okey, Ustazah rasa itu sahajalah daripada Ustazah pada hari ini. Jangan lupa hantar tugasan kepada Ustazah di dalam grup Telegram. Senang Ustazah nak tanda. Jangan hantar melalui personal. Okey, sekadar itu sahaja daripada Ustazah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.